Okey, hari ini seterusnya di studio kami ingin berkongsi pada anda berkenaan topik seterusnya bagaimana untuk kita memperkasakan ekonomi pelancongan. Jadi pada pagi ini saya perkenalkan tetamu yang kami bawakan di studio iaitu Datuk Seri Zainal Abidin Abdul Hamid selaku Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Kerjasama Malindo ataupun lebih dikenal sebagai Malindo Care. Datuk Seri, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat-sihat. Sihat ya? Saya pun sihat juga alhamdulillah. Yalah, ini adalah masa yang sesuai untuk kita menjaga kesihatan kita untuk pergi melancong bersama dengan keluarga. Banyak sebenarnya sempadan telah pun dibuka. Jadi setakat ini kalau Datuk Seri boleh kongsikan, sempadan sudah dibuka, banyak sebenarnya pelancong daripada luar negara sudah pun datang ke Malaysia. Bagaimana setakat ini? Adakah proses pemulihan itu dapat disaksikan dan seperti yang dijangkakan? Okey, baik. Okey, terlebih dulu saya nak mengucapkan selamat pagi kepada semua warga RTM dan warga Malaysia semua. Jadi dalam industri pelancongan ni dia adalah industri yang utama lah, yang dianggap utama yang boleh menjana pendapatan negara. Jadi apa yang kita nampak akhir-akhir ini setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pembukaan sempadan, jadi kita dapat lihatlah pengunjung telah mula datang ke sini dan industri pelancongan dah mula semakin meriah lah. Dan kita dapati banyak pendapatan atau hotel-hotel penuh. Baru-baru ni saya pun terlibat dengan percutian. Jadi saya ke Kelantan, saya dapati hotel pun bukan mudah untuk kita dapatlah. Jadi di sini kita dapat gambarkan bahawa industri pelancongan ini sudah mula mendapat sambutan daripada rakyat Malaysia sendiri dan pendatang luar. Jadi begitu jugalah saya ada kesempatan 2 minggu yang lalu ke Satun, ke melalui flight kapal terbang ke turun ke Hanyai, dan saya dapati airport pun dah semakin sesak, yang mana pengunjung-pengunjung sudah mula datang ke Malaysia ini daripada luar. Okey, baik. Yalah, setelah 2 tahun lama kita terperap, terkongkong di dalam rumah disebabkan oleh pandemik COVID-19, itu yang menjadi punca sebenarnya kenapa ramai yang berpusu-pusu keluar untuk melancong. Tambah perlu cuti sekolah baru-baru ni. Jalan highway pun jam, Datuk Seri. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita melancong sekarang ni tak sama dengan sebelum ni, pre-pandemik dulu. Sekarang ni ada banyak sebenarnya perkara yang kita perlu timbang balik, terutamanya bukan sebab COVID saja. HFMD pun banyak sekarang ni, banyak kes anak-anak ramai kena kuarantin sekarang ni. Jadi macam mana antara tip-tip Datuk Seri boleh kongsikan untuk kita melancong dengan selamat? Itulah dalam era endemik ini, berarti kita perlulah jaga kita punya faktor kesihatan kita lah. Begitu juga dalam pemain-pemain industri pelancongan ini, mereka juga kena pastikan bahawa tempat mereka, pekerja-pekerja mereka berada dalam keadaan sihat. Jadi berarti kita jaga kita lah, sama-sama menjaga kepentingan masing-masing dalam memastikan kesihatan ini sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Datuk Seri, boleh tak kongsikan sekarang ini, sebab rata-ratanya laporan di media mengatakan kita kekurangan pekerja asing sebab pandemik COVID-19 kan. Sebelum ini sempadan tutup, jadi mereka balik ke kampung mereka. Sekarang datang balik ada banyak sikitlah masalah, ada juga kekangan yang perlu dihadapi. Bagaimana sektor pelancongan, adakah terjejas disebabkan oleh kekurangan pekerja daripada negara luar ini? Okey, sudah tentulah industri ini terjejas daripada sejak pandemik dahulu, yang mana pekerja-pekerja terpaksa diberhentikan dan operasi perniagaan pun terpaksa juga tidak beroperasi seperti biasa. Ada yang terjejas sehingga gulung tikar. Jadi sekarang dengan pembukaan sempadan ini, saya nampak keperluan pekerja ini perlulah diambil berat oleh pihak kerajaan sendiri, yang mana
industri ini perlukan kepada kita panggil pekerja-pekerja sama ada daripada dalam ataupun luar, yang mana pihak kerajaan kita dapat pertimbangkan dari segi kemasukan pekerja-pekerja daripada luar supaya dapat menampung kekosongan pekerja yang ada dalam industri pelancongan inilah. Jadi begitu juga pihak-pihak pemain industri pelancongan ini dapat memberi insentif ataupun keistimewaan kepada pekerja-pekerja mereka supaya pekerja mereka kekal setia bersama mereka, supaya dapat atasilah masalah yang saya sebutkan tadi itulah. Kekurangan itu dapat kita atasi. Yelah, bila kekurangan pekerja ni tiba-tiba kita menerima lambakan pelancong yang banyak, kita mungkin tidak boleh memenuhi permintaan tersebut, dan ini akan menyebabkan masalah yang berlaku. Contoh baru-baru ni ada juga viral kan, di lobi hotel, lambat betul nak check in. Antara faktor yang saya difahamkan sebab tak cukup pekerja. Jadi masyarakat Malaysia ni nak melancong tak sabar-sabar sebab dah lama kan. Hotel pula kekurangan pekerja. Jadi ini adalah antara orang kata perkara yang berlaku sebelum inilah. Sekarang ni bagaimana? Adakah ini semakin pulih ataupun bagaimana? Okey, saya nampak sebab baru-baru ni saya pun terlibat dengan pergi bercuti. Jadi saya nampak perkara tadi tu saya tak jumpa lah. Berarti mungkin dia telah dapat diatasi. Cuma itulah pemain industri ini perlu sentiasa bersedia sekarang ni dengan pembukaan sepadan ni, dengan menambahkan pekerja mereka, menambahkan baik lagi perkhidmatan, supaya dia melambangkan Malaysian itu sendirilah. Jadi saya haraplah perkara melibatkan kepada kekurangan pekerjanya dapat kita atasi dengan segeralah, dengan penlibatan pihak kerajaan sendirilah, membuka ruang pekerjaan kepada warga asing untuk memenuhi kekosongan tadilah. Dan begitu jugalah untuk rakyat Malaysia sendiri, ambillah peluang ini untuk mendapatkan pekerjaan. Sebab kita dapati ramai juga yang masih dalam keadaan menganggur. Jadi dalam industri pelancongan ni mereka boleh lihat ruang-ruang kerja lah untuk mereka dapat menjana pendapatan mereka lah. Menyentuh berkenaan inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan sebelum ini, kerajaan banyak memberi suntikan dana dalam sektor pelancongan untuk menghidupkan kembali, untuk menggerakkan kembali sektor ini. Jadi di waktu sekarang ini, waktu garis masa sekarang ini, adakah sektor pelancongan masih lagi memerlukan ataupun kebergantungan terhadap dana-dana yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun bagaimana? Okey, bagi pandangan saya memang sangat perlulah. Disebabkan daripada pandemik itu hari banyak yang terjejas. Mereka ini mengalami kerugian yang besar. Jadi sudah tentu untuk memulihkan perniagaan itu memerlukan suntikan modal daripada pihak kerajaan terutamanya. Yang mana dengan 2 tahun yang berkeadaan tidak beroperasi itu sudah tentu banyak perkara kerosakan atau benda ataupun nak memulihkan lagi perkhidmatan mereka itu dari segi promosi dan sebagainya. Jadi ini perlukan kepada bantuan pihak kerajaan lah, lebih-lebih lagi berkaitan dengan suntikan dana tersebut. Bagaimana kadar kemasukan pelancong asing ke Malaysia setakat ini? Adakah ianya memberangsangkan? Saya lihatlah seperti mana saya beritahu tadi, saya berada di airport dalam 2 minggu lepas untuk ke Anyai itu. Saya nampak banyak pelancong asing yang berada di pekarangan airport sendiri. Jadi ini membuktikan bahawa ada penambahan lah pelancong-pelancong yang datang ke sini. Masa yang sama pihak Kementerian Pelancongan sendiri telah mensasarkan pada tahun ini dalam 2 juta ke 5 juta pelancong lah untuk hadir dengan pelbagai aktiviti-aktiviti dan produk-produk pelancongan yang telah diwar-warkan lah, yang telah disediakan, dihidangkan kepada pelancong-pelancong dari luar. Bagaimana pengalaman Datuk sendiri apabila melihat pelancong asing di luar ini? SOP-SOP COVID-19 adakah masih lagi ketat? Pemakaian penutup separuh muka umpamanya. Bagaimana Datuk Seri? Okey, oleh kerana Malaysia ini
dia punya tahap vaksin dia tu telah dia tinggi. Rakyat kita telah banyak yang mendapat vaksin, dan dari segi COVID itu terdapat diatasi. Jadi saya rasa pelancong datang ke sini agak rasa selamat lah. Jadi ada mereka yang sangat menjaga SOP, ada yang juga terasa selamat lah yang berada di Malaysia ni. Namun begitu, pihak individu itu sendiri ataupun pihak pemain industri pelancongan ni perlu apa kita panggil titik beratkan lah tentang SOP ini supaya wabak ini tidak menular lah kepada pekerja-pekerja mereka ataupun pelancong itu sendirilah. Ya, betul. Sebab kita sebenarnya masih lagi dalam peperangan dengan virus COVID-19 ini. Ada lagi sebenarnya, cuma kat Malaysia ni liputan vaksinasi kita agak meluas, jadi kita agak selesa lah. Jadi bersyukurlah kerana kita ada liputan vaksinasi yang cukup meluas sendiri. Kalau Datuk boleh kongsikan secara ringkas, apakah antara mungkin promosi-promosi menarik yang ada di bawah Malindo Care untuk kita menggalakkan lagi sektor pelancongan domestik? Okey. Di dalam Malindo Care ni kita ada satu company yang diberi nama Malindo Travel and Tour, yang mana kita telah menjalinkan hubungan keahlian Malaysia dan Indonesia. Malindo Care adalah sebuah pertubuhan yang mana kita mempunyai ahli untuk dua negara inilah. Sebab itu kita namakan Malindo Care tu. Malindo tu iaitu Malaysia dan Indonesia. Yang mana kita telah wujudkan company ini untuk mengkhususkan kepada ahli-ahli kita boleh ke luar negara ataupun menerima tetamu dari luar negara daripada kalangan ahli, dan mereka akan mendapat kelebihan dan keistimewaan sebagai ahli lah. Yang mana baru-baru ini kami pun telah berurusan dengan sebuah company tempatan yang mempunyai 10 booth yang akan menyerahkan kepada kami untuk kami buat aktiviti pelancongan, termasuklah feri pengangkutan lah. Yang mana keistimewaan tadi yang kami akan berikan dalam berbagai bentuk lah, segi reward, royalty, menjana pendapatan dengan memasarkan pakej-pakej yang kami telah sertakan supaya ahli-ahli ini dapat menjana ekonomi mereka lah dalam sektor pelancongan ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Suzana Abidian bersama kita hari ini untuk kongsi bagaimana untuk kita memperkasakan ekonomi pelancongan. Malindo Care juga ada menyediakan banyak sebenarnya inisiatif untuk membantu mereka ataupun pengusaha dalam industri pelancongan ini. Terima kasih Datuk Sri bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita.